رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Semua yang saya kasihi, pertamanya saya ingin mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah dan kita semua kerana pada saat ini, waktu ini, kita dapat bersama melalui channel ataupun FB Live di Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Dan kita pun yakin insya-Allah rakan-rakan akan dapat bantu untuk sharekan page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ini. Semoga insya-Allah usaha dakwah kita, tanggungjawab dakwah kita akan dapat lebih meriah dan setiap daripada amal yang kita share, like itu pastinya akan Allah pulangkan balik kepada kita kebaikan demi kebaikan. Terima kasih, saya nak ucap dan sampaikan salam kepada semua warga Dewan Dakwah Majlis Negara, kepada semua yang bersama pada hari ini, juga rakan di sebalik tabir saya Wan Muhammad Haris Ismail yang bertukus rumus memastikan insya-Allah pada pagi hari ini kita dapat bersama dan dirakam untuk dikongsikan pada masa-masa akan datang. Saya
duduk di pagi ini di bumi yang bertuah ini, saya kira rasa kalau boleh pagi-pagi ini kita nak menyebut kalimat merdeka, ya, merdeka kongsikan pada masyarakat. Kerana itulah suasana, gambaran, semangat yang ada pada kita. Saya suka ulangkan bahawa mencintai watan ataupun tanah air, ya, dia adalah satu rasa cinta yang memang, kalau kita bercakap soal cinta ni, dia antara cinta yang ada secara semula jadi, ya, dalam hati manusia adalah cinta sayang kasih kepada tanah air, ya. Dia adalah satu benda yang semula jadi. Maksudnya secara semula jadi, manusia di atas muka bumi ni, walau di mana, mereka sayang kepada tanah air mereka. Ya, kita tengoklah filem-filem yang patriotik, ya. Kita tengok cerita Cina, kita tengok cerita Inggeris, kita tengok cerita even Amerika, ya, dengan semangat patriotiknya. Kita tengok, kalau kita tengok cerita Hindustan tu, Masya Allah, ya, Jai Hind, ya, bukan mainlah dengan latar belakang bendera di belakangnya. Jadi nak bagi tahunya bahawa cinta, sayang, kasih kepada negara ni adalah satu benda yang memang ada dalam naluri manusia, dalam senarai jumlah cinta-cinta yang ada secara semula jadi dalam hati manusia, ya. Jadi tak ganjil ataupun tak susah kalau kita nak menyebutkan bahawa kita memang sayang, cinta kasih kepada tanah air kita, ya, tanah tumpah darah kita, ya, secara semula jadi. Inilah yang dibuat kajian tentang kejiwaan oleh pakar psychoanalysis sejak daripada dahulu lagi. Mereka buat kajian kenapa, ya, even mereka mengkaji tentang hijrah Nabi, perasaan Nabi cinta kepada Makkah, dan Nabi doa kepada Allah agar Allah campakkan cinta itu. Bila Nabi berada di Madinah, Nabi berdoa kepada Allah agar cinta kasih sayang terhadap Makkah itu Allah campakkan dalam hati Nabi pada Nabi berada di kota Madinah, ya. Baik. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita tahu dia naluri sehingga menjadi terkenal satu masa dahulu, kan. Kita biasa dengar hubbul watan minal iman, ya, slogan ataupun kata-kata yang menyebutkan bahawa sayang kita kepada negara kita adalah daripada iman itu sendiri, ya, sebab kebiasaannya iman adalah sesuatu benda yang menjadi platform kepada naluri manusia. Iman bukan bersifat kontradiksi dengan naluri. Begitu je syariah Islamiah tak kontradiksi dengan naluri. Akhlak Islamiah dia takkan kontradiksi dengan naluri. Begitu besar motor tersebut, ya, maknanya menyayangi, kita mencintai, dia adalah daripada keimanan. Baik, mafhumnya, ya, kita ambil mafhum je, kefahaman daripada. Baik, semua yang dikasih sekalian, perkara yang mungkin dalam kita meraihkan kemerdekaan, ya, marilah kita memberi color yang sebenar ataupun warna yang sebenar ataupun nilai yang sebenar kepada yang kita sebut kemerdekaan itu. Sebab hari ini semua orang menyebut kemerdekaan, merdeka, bawa bendera, ya. Bahkan ada konsert, ya, saya tak pasti kalau ni PKP ni, ada konsert kemerdekaan yang kadang-kadang kita pun yang menonton melalui televisyen, kalau tak pergi pun ke konsert itu, kadang-kadang confused. Apa mesej yang nak disampaikan daripada pentas ke minda kita? Sebab di atas pentas bermula daripada pengurusi membuka majlis sampailah laungan merdeka beramai-ramai pada detik 12 malam, kita dapati bahawa yang duduk di atas pentas terkinja-kinja seperti orang Eropah, orang Barat yang menjajah kita, ya. Jadi kita pun confused, ni sebenarnya apa mesej nak sampai? Nak sampai mesej adalah supaya kita ni bagus kalau tak merdeka ataupun bagus dikekalkan kemerdekaan. Jadi kerana itu dalam masa tazkirah pagi di Dewan Dakwah Negara ini, kita bercakap dalam bahasa dan nafas merdeka yang sepatutnya kita renung secara mendalam, barulah kita mendapat hakikat makna kemerdekaan itu sendiri, ya. Kerana kita tahu bahawa setiap benda ditafsir oleh setiap benda, kan. Ada satu hatta kalimat-kalimat yang Islam itu sendiri dia tafsir dengan persepsi-persepsi yang belum tentu Islam, ya. Hari ini orang bercakap tentang rahmat contohnya. Adakah sesuai tafsiran rahmat itu dengan persepsi Islam? Orang bercakap tentang berkat, adakah persepsi berkat itu sesuai dengan persepsi Islam? Orang bercakap tentang rezeki daripada Tuhan, adakah dia itu bertepatan dengan persepsi daripada Islam? Ya, sebab
yang paling penting dalam kita menceritakan soal ilmu, pertama sekali adalah memperbetulkan persepsi. Ya, sebab kata cerdik pandai, persepsi adalah objek. Yang terkeluar kemudian adalah bayang. Kalau persepsi telah bengkok, jangan harap objek menjadi lurus. Ya. Jadi alhamdulillah pagi ini kita cuba, insyaAllah kita cuba dalam roh dan semangat kemerdekaan, kita cuba melihat supaya laungan kemerdekaan, laungan kebebasan, laungan freedom adalah sesuatu yang kita fikir dengan mendalam, bukan hanya mungkin separuh masa. Ya. Benda separuh masa jadi separuh jadi. Benda separuh jadi memberi mudarat kepada kita. Makan nasi yang separuh masak dan kita makan nasi tersebut, dia akan mendatangkan kemudaratan pada perut. Ini cakap bagi orang yang belum sarapan pagi. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita tak nak berbincang hujah-hujah yang panjang. Marilah kita cuba untuk melihat ya, datangnya penjajah dan kemudian berlalunya penjajah. Ya, datangnya penjajah, membunuh, menjarah ya orang-orang yang tidak selari dengan misi penjajahan mereka. Berapa ramai pejuang-pejuang kita yang telah terbunuh, berapa ramai kemudiannya tentera-tentera kita yang terkorban demi untuk kita boleh laungkan kalimah merdeka ini, seolah-olah kalimah merdeka ini adalah hamburan daripada darah para pejuang di masa yang lampau. Dia bukan satu slogan, dia bukan satu laungan, tetapi sumpah keramat yang datang daripada timbunan jenazah-jenazah syuhada yang ingin membangunkan supaya membebaskan negara ini daripada penjajahan sejak daripada tahun 1511 oleh Portugis, kemudian oleh Belanda, kemudian oleh British, kemudian sebentar oleh Jepun. Ya, mengambil peluang juga nak menguasai adalah bintang 3 komunis dan kemudian diambil balik oleh British. Dan semua ini 400 tahun lebih tempohnya, maka tempoh itulah para pejuang bangkit untuk memastikan bahawa anak cucu mereka-mereka yang berada, kita semua dapat merasai nikmat kemerdekaan. Sekali lagi, para peramai anak-anak cucu ini yang darah yang ditumpahkan oleh para pejuang terdahulu dapat dihayati benar-benar. Ya, kita melihat klip-klip video, kita melihat dan buka helaian sejarah, kita akan menitiskan air mata kerana tak semudah kita pada hari ini untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kan itu semua yang saya kasih sekalian. Marilah kita cuba memahami kemerdekaan, kebebasan dan freedom. Sebab nanti ada anak-anak merdeka yang dia dah merdeka, dia tak tahu tujuan apa kita dimerdekakan dan kemudian bercakap di atas nama kebebasan dan bercakap di atas nama freedom. Ya, yang akhirnya adakah sesuai dengan erti kata kemerdekaan yang diperjuangkan oleh datuk nenek kita dahulu sehingga mereka sanggup menumpahkan darah. Semua yang saya kasih sekalian. Kalau kita tengok ya, tadi saya katakan bahawa dunia dipenuhi dengan krisis. Ya, sama ada kita semasa dijajah atau lepas dijajah. Ya, setelah kita merdeka, kita mendapati manusia berkrisis. Ya, sentiasa berlakunya konflik, ya, sentiasa bertembungnya, ya. Baik, bila kita nilai dan analisa, kenapa berlakunya konflik-konflik tersebut? Ya, kenapa berlakunya konflik tersebut? Adakah konflik berlaku kerana ilmu? Adakah konflik berlaku kerana mungkin ibadah? Ya, mungkin ada orang tahajud malam, orang sebelah dia rasa dia kurang tahajud malam, orang yang kurang tahajud malam menyerang dalam FB orang yang tahajud malam, ya. Adakah orang yang semayang duha, ya, yang kurang semayang duha, tak sempat semayang duha, kemudian diserang orang yang semayang duha dan tak semayang duha, ya. Adakah sebab ibadah manusia akan berkrisis, ya? Apa yang menyebabkan manusia berkrisis? Apakah interest manusia? Baik, sama ada kita mahu membincangkan dengan jujur atau tidak. Apa yang kita dapati bahawa sebenarnya, ya, punca kepada krisis orang yang adalah dua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran. Dan hari ini roh ini kita cuba fahami, sebab seandainya kebebasan ataupun freedom kononnya adalah kebebasan sebenar secara mutlak, sebab kita insan yang boleh bebas memilih apapun, tidak ada batasan buat kita. Mari kita tengok
Orang yang berkata, saya nak bebas, saya tak nak terikat dengan Tuhan, saya tak nak terikat dengan Allah, saya tak nak terikat dengan syariat. Saya adalah bangsa yang merdeka dalam dunia yang bebas, saya inginkan freedom. Maka adakah dia akan menjadi freedom? Adakah manusia yang tidak menghambakan diri kepada Allah, dia adalah orang yang bebas sebebas-bebasnya? Semua yang dikasih sekalian, mari kita buat sikit analisa terhadap manusia. Ya, orang yang bebas daripada Allah. Kalau nak bebas kan? Nak bebas daripada Allah ni, adakah dia bebas? Baik. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya. Kalau kita tak bebas daripada Allah, maka rupanya kita akan menjadi hamba kepada dua perkara. Ya. Daripada dua perkara ini akan lahirlah hamba yang lain. Kita akan menjadi hamba kepada benda-benda yang lain yang kononnya di atas nama bebas dan merdeka daripada Allah, daripada Tuhan sebentar tadi. Baik. Yang pertama Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Yasin, kan kita biasa mendengar dan membacanya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Allah menyebutkan, adakah tidak kita lakukan perjanjian? Maksudnya adakah manusia ni tak benar-benar faham, ya, antara kita perjanjian kita, apa perjanjian kita? Agar kita tidak menyembah syaitan. Ya. Agar kita tidak menjadi hamba kepada syaitan. Maknanya bila kita sembah, kita menjadi hamba, dan bila seorang hamba, dia akan patuh apa saja yang diarahkan oleh syaitan. Maka sedarlah, ya, mungkin tak dengan perbincangan ringkas kita pada tazkirah pagi, mungkin kita cakap pun semangat sikit. Kenapa? Sebab di waktu pagi ini, dan sangat semangat patriotik kita, bagi menjawab sebahagian daripada orang yang beranggapan bahawa kemerdekaan dan freedom adalah satu benda yang perlu bebas. Tanpa dia sedar, dia bila menyebut saya perlu bebas tanpa ikatan, dia telah terikat dengan syaitan. Maka dia menjadi hamba kepada syaitan, dan dia akan ikut apa saja yang syaitan suruh. Dan semua yang saya kasih sekalian, dalam sebuah rumah tangga, apa yang syaitan suruh bagi rumah tangga tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah perpecahan, persengketaan, perkelahian antara suami dan isteri. Dalam sebuah masyarakat, apakah yang dimahukan oleh syaitan pada masyarakat tersebut? Tak lain tak bukan adalah perpecahan di kalangan masyarakat tersebut. Maka kita mendapati bahawa kalau kita begitu bangga menyebutkan bahawa kita ingin bebas, tak nak terikat dengan Allah dan Tuhan, ya, seperti dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kita orang beriman, kepercayaan kepada Allah, dan orang tu nak melepaskan ikatan dengan Tuhan, dengan Allah, maknanya ketahuilah bahawa dia sebenarnya sedang tunduk kepada satu yang dia tak nampak, tetapi menjadi punca kepada krisis, yakni tunduk kepada syaitan. Kemudian baik, dia bukan hanya menjadi hamba kepada syaitan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menyebutkan, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Allah menyebutkan dalam bentuk soalan kepada kita supaya kita berfikir, adakah kamu tidak melihat, Allah kata, kepada manusia yang ittakhaza, yang telah mengambil, ya, telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan sembahan dia. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Jadi rupanya orang-orang yang mendakwa freedom, merdeka, yang bebas tanpa ada sebarang ikatan, berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan yang pertama daripada prinsip rukun negara kita, sebenarnya dia menjadi hamba kepada hawa nafsunya sendiri. Dan rupanya itulah punca krisis. Kenapa manusia tidak berkrisis dengan sebab ilmu, tetapi sekiranya ada hawa nafsu dalam konteks ilmu, ilmu hanya menjadi alat untuk mereka menjadi perbahal. Ilmu hanya akan menjadi bola untuk mereka jadikan perpecahan. Bahkan kadang-kadang dalam agama itu sendiri menjadi punca kepada krisis. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan. Kenapa? Sebab bukan kerana agama tetapi hawa nafsu. Apatah lagi bukan ilmu dan bukan agama, maka hawa nafsu manusia, di sanalah bermulanya konflik apabila hawa nafsu bertembung dengan hawa nafsu yang mempertuhankan hawa nafsu melawan yang mempertuhankan hawa nafsu. Maka pada ketika itu berlakulah krisis dalam rumah tangga, berlakulah krisis dalam masyarakat, berlakulah krisis dalam organisasi, berlakulah krisis dalam negeri, dan akhirnya memuncak kepada negara, dan akhirnya berlaku peperangan antara negara yang mereka rebutkan adalah
kerana kegelojohnya hawa nafsu terhadap yang ada dalam diri. Kenapa berapa juta orang mati di Iraq hanya kerana atas nama nak merebut hawa nafsu yang rakus nak berkuasa dan merebut kekayaan yang ada di bumi sana. Dan kemudian manusia itu bijak, mengarang esei yang baik, meyakinkan pada orang bahawa mereka adalah yang membebaskan, mereka adalah juara kepada human rights, mereka lah yang juara bagi hak manusia. Darah tangan merah yang penuh dengan darah, tetapi mulut bercakap saya adalah juara kepada human rights. Inilah kebijaksanaan manusia mengarang, tetapi hakikatnya menjadi hamba kepada hawa nafsunya sendiri. Kerana itulah takkan saya di Dewan Dakwah dan kita semua, kita faham bahawa kerana itulah sama ada mahu kita sedar atau tidak, kembalinya kita kepada Allah lah yang akan menjadikan kita merdeka yang sebenar. Ingat, ketika Amr bin As mengirim utusan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa Baitul Maqdis akan ditakluki oleh tentera Islam, dan pada saat tersebut para pendeta pada ketika itu memohon agar disampaikan agar yang membuka diserahkan kunci Baitul Maqdis ini adalah pada pemimpin yang tertinggi di kalangan umat Islam. Maka Umar Al-Khattab dikatakan berbincang dengan khadamnya untuk melakukan perjalanan jauh daripada Madinah untuk pergi ke Palestin. Maka dia memperuntukkan seekor unta sahaja pada ketika itu, dan Sayyidina Umar seorang khalifah dalam dunia lain, dia adalah emperor sebab Parsi dah jatuh di bawah telapak kaki dia. Tetapi dia berbincang manusia yang merdeka kerana mengabdikan hanya kepada Allah. Dia melihat pembantunya, dia melihat khadamnya, dan dia telah memutuskan yang pertama, kita akan bergerak dengan peruntukan yang ada, dan yang pertama, orang yang naik di atas unta ini, maka masafah jarak di antara kita berdua, maknanya kita sama-sama membaca surah Yasin. Ya, bila baca surah Yasin, maka bila dibacakan surah Yasin, berakhir saja bermula daripada Yasin wal Quranil Hakim, maka Sayyidina Umar akan naik di atas unta tersebut. Sampailah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka turunlah Sayyidina Umar yang memegang tali kekang unta dan khadam naik di atas. Maka khadam tersebut naik, Amiril Mukminin, emperor sedang duduk di bawah baca surah Yasin yang baru. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sampailah pada ketika itu kita mendapati bahawa habis sampai kepada subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka mereka memutuskan kedua-dua mereka berjalan dan unta dibiarkan tidak ada tanggungan dan bebanan. Maknanya Sayyidina Umar seorang khalifah, seorang yang memimpin pada ketika itu, yang dia menjadi hamba kepada Allah, tetapi dia merasai bahawa seorang hamba kepada Allah, dia hanya tunduk kepada Allah, dan pada ketika itu bukan sekadar menjaga kebajikan seorang manusia yang menjadi khadam kepadanya, tetapi menjaga juga kebajikan binatang, yang binatang itu jugalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua yang saya kasih sekalian. Ketika Sayyidina Umar sampai ke Baitul Maqdis dan mereka menunggu dalam keadaan teruja untuk melihat siapakah Amiril Mukminin, siapakah dia pemimpin besar umat Islam. Dan pada ketika itu khadam sedang berada di atas unta tersebut, Sayyidina Umar yang sedang memegang kekang unta tersebut. Maka ketika itu khadam yang berada di atas unta tersebut berada dalam keadaan gelisah. Bagaimana mungkin orang akan tersalah nanti ketika dia masuk, orang akan menyangka dia adalah Amiril Mukminin, dan dia memberitahu kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, turunkan aku dan engkau naiklah. Maka Sayyidina Umar kata, ingat perjanjian kita di antara dalam surah Yasin selagi belum selesai, maka selesaikan. Maka duduklah khadam tersebut dan Amiril Mukminin. Cuba bayang dalam gambaran kepala kita, suasana kemeriahan orang menyambut paling pemimpin besar, tetapi pemimpin besar itu sedang menarik tali kekang unta dan yang duduk di atas adalah khadamnya. Yang saya nak bawa adalah kepada kita yang dalam roh dan semangat kemerdekaan pada hari ini,
untuk memahamkan bahawa merdeka bukanlah merdeka menjadi bebas tanpa ikatan sama sekali, terutama tanpa ikatan agama. Sebab sekiranya kita tidak ada ikatan agama, yakni ikatan Tuhan, maka pada ketika itu saya ulang balik, kita tanpa sedar menjadi hamba kepada syaitan, kita menjadi hamba kepada hawa nafsu, dan pada saat tersebut tidak ada yang di atas akan menghalang kita. Dan tengok ketika Sayyidina Umar Al-Khattab memasuki Baitul Maqdis, ketika orang ramai bergembira menyambutnya, Sayyidina Umar keluar daripada orang ramai mencari di manakah gubernur pada ketika itu, yang Amr bin As. Dan Umar Ibn Khattab mendapati gubernur memakai baju yang sangat cantik, yang kemilau dan gemerlapan. Maka Sayyidina Umar menarik Amr bin As, disentak sehingga melelas pada lehernya. Dan dirakam perkataan Sayyidina Umar tersebut, dan marilah kita merakam pada saat kemerdekaan ini. Apa kata Sayyidina Umar? Kunnal azillah. Wahai Amr bin As, kunnal azillah, fa'azzanallahu bil Islam. Ingat, wahai Amr bin As, kita dulu pernah menjadi hina dina. Apa maksudnya? Kita pernah menjadi hamba kepada syaitan. Kita pernah menjadi hamba kepada nafsu serakah kita sendiri. Lantas, fa'azzanallahu bil Islam. Maka lantas Allah datangkan Nabi, maka dimuliakan kita menjadi agama, orang yang beragama. Hari ini kita dapat menakluki bumi-bumi yang baru bukan kerana kekuatan kita, tetapi kerana Islam yang kita bawa. Dan pesan Sayyidina Umar mungkin menjadi bahan berfikir kita dalam kita menyambut kemerdekaan pada hari ini. Di atas darah para pejuang yang telah bertungkus lumus, peluh-peluh para pejuang yang ingin melahirkan kemerdekaan kita kepada sebagai anak cucu ini. Maka Sayyidina Umar berpesan, wa may yabtaghi al-izzata bighairi Islam azallahu Allah. Dan barang siapa yang ingin mencari kemuliaan-kemuliaan, susuk-susuk kemuliaan, wajah-wajah kemuliaan, warna-warna kemuliaan bighairi Islam, tanpa melalui Islam, azallahu Allah, tunggulah masa orang itu akan dihina oleh Allah. Maksudnya, individu itu akan dihina oleh Allah, keluarga itu akan dihina oleh Allah, komuniti itu akan dihina oleh Allah, organisasi itu akan dihina oleh Allah, bahkan negara itu akan dihina oleh Allah. Kerana itu, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah dengan semangat Sayyidina Umar Al-Khattab yang membebaskan manusia dalam kemerdekaan yang hakiki, untuk supaya benar-benar kita menjadi hamba kepada Allah. Kepercayaan kepada Tuhan yang kita iktirafkan adalah benar-benar untuk mengajak kita semua kepada erti kemerdekaan agar kita tidak tunduk. Sebab apabila kita telah tunduk kepada syaitan, menjadi hamba kepada syaitan, kita tunduk kepada hawa nafsu kita menjadi hamba kepada hawa nafsu, maka jadilah kemudian di bawah itu menjadi hamba kepada duit, menjadi hamba kepada harta, menjadi hamba kepada pengaruh, menjadi hamba kepada kemasyhuran, menjadi hamba kepada pelbagai hamba-hamba lain yang kita akan ikut dan lakukan sesuatu, nawaitunya adalah untuk mendapat duit, nawaitunya adalah untuk mendapat kemasyhuran, nawaitunya adalah untuk mendapat kekayaan, nawaitunya adalah untuk mendapat kuasa, tetapi bukan untuk dibawa balik seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, dibawa pulang kepada hamba-hamba Allah, menjaga kebajikan kepada hamba-hamba Allah. Alangkah indah seorang suami yang berfikir pada hari ini, aku adalah suami, Allah serahkan amanah isteri, aku adalah hamba Allah, untuk aku dapat mengurus seorang hamba Allah yang lain. Allah takdirkan dalam perkahwinan kita mempunyai anak, maka suami dan isteri berfikir, aku adalah hamba kepada Allah, isteri juga adalah hamba kepada Allah, maka telah lahirlah hamba Allah yang lain, maka tanggungjawabku adalah untuk menjaga hamba-hamba Allah yang lain ini. Baik, hamba Allah, menjaga hamba Allah, barulah keadilan, kepuasan, kesaksamaan akan dapat diperolehi. Tetapi selagi mana manusia menguasai manusia yang lain tanpa adanya ikatan dengan Allah, maka manusia, sekali lagi saya ulang, akan menggunakan kebijaksanaannya, menggunakan kuku harimaunya, menggunakan hati singanya untuk dapat menguasai manusia yang lain demi untuk mengekalkan hawa nafsunya, pengaruh hawa nafsunya. Tidak ada jalan terbaik. Marilah kita menjadi hamba yang terbaik. Hamba yang terbaik adalah hamba yang merdeka, yang sebenar-benarnya jiwa dan hati kita akan merasai puas sepuas-puasnya pada saat
seseorang hamba berkhidmat pada hamba yang lain, Allah melihat betapa sayangnya Allah kepada hamba yang boleh membantu. Cuba bayang dalam simple, dalam contoh yang sangat ringkas, kita ada bela seekor kucing yang kita sangat sayang. Tiba-tiba kucing tersebut hilang daripada kita. Ini contoh saja ya. Dan pada ketika itu, ada seorang yang jumpa dan kemudian dalam keadaan lapar, kucing tersebut dibagi makan. Ya. Pada masa itu ada luka, dirawat luka dan dipulangkan balik kucing tersebut kepada kita. Apa perasaan kita yang merupakan tuan kepada kucing tersebut? Kita akan rasa gembira, kita akan beri hadiah kepada orang, kita akan bagi duit kepada dia. Cuba bayang kita apabila kucing milik kita, ada orang tolong, jaga dan selia, bantu dan rawat, kita akan sayang kepadanya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang kepada semua pemimpin. Ya, dia menyayangi hamba Allah yang lain dan menjaga hamba Allah yang lain. Betapa banyak juga para ulama yang dengan sebab fatwa mereka itu, pengajaran mereka itu dapat memberi kebaikan kepada yang lain. Inilah kesimpulan daripada kemerdekaan, agar insya-Allah semua rakan-rakan sekalian kita dapat menghayati, menjiwai bersama dengan laungan takbir Allahu Akbar dan kemerdekaan yang kita bincangkan kepada hari ini. Kita baru bermula dan saya ingin juga kita semua di Dewan Dakwah akan cuba merealisasikan dengan penuh hikmah, dengan penuh mauizah agar kita dapat bersama-sama berkongsi ajaran Islam ini, terutama akhlak Islam yang sangat manis dan indah yang kita nak perjuangkan bersama-sama agar terbina dalam diri, keluarga, bahkan sampai peringkat kepada negara kita. Dan inilah kemerdekaan sebenar, inilah tamadun sebenar, inilah kekuatan sebenar. Semangat, selamat menyambut hari kemerdekaan kepada semua kita. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا خبير الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا ذو الجليل الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا